sebenarnya bang, kalau ada bacaan tu bang, dari segi amal, maksudnya kalau dari segi tu bang, kita boleh tunjuk kat situ. Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن
عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العليم. أسألك
Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian kami rafa'kan kepadamu ya Allah. Selawat dan salam buat junjungan agung kekasih hati kerinduan kami, pemberi syafaat kami ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarga baginda, para sahabat, seluruh para pejuang agamamu ya Allah. Rahmatilah mereka, sejahterakanlah mereka ya Allah, dan berkatilah seluruh kehidupan dunia dan akhirat mereka ya Allah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Ya Allah, lapangkanlah dada kami ya Allah. Permudahkanlah urusan kami. Urusan kami di dunia, urusan kami di akhirat, urusan kami di mahsyarmu, urusan kami di dalam alam kubur ya Allah, urusan hidup dan mati kami ya Allah. Kami mohon permudahkanlah semuanya ya Allah. Lapangkanlah dada kami agar kami boleh, lapangkanlah dada kami ya Allah, dan bukakanlah belenggu yang mengikat lidah kami agar mereka memahami apa yang kami perkatakan, agar kami juga memahami apa yang kami katakan ya Allah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah hati kami, lapangkanlah dada kami ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu kebaikan untuk diri kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami daripada penyakit-penyakit yang boleh merosakkan iman kami, merosakkan akidah kami, merosakkan akhlak kami ya Allah. Dan limpahkanlah kepada kami daripada sisimu rahmatmu, pertolonganmu, pengampunanmu ya Allah, belah kasihanmu ya Allah, perlindunganmu dan semuanya kebaikan dunia dan akhirat ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami dalam mengingatimu, berzikir kepadamu ya Allah, dalam keadaan kami bersunyian, dalam keadaan kami di kalangan orang ramai. Hati kami sentiasa mengingatimu dan berzikir, berdetik dengan detikan zikir kepadamu ya Allah. Bantulah kami dalam mensyukuri segala nikmat-Mu, dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan sempit atau lapang, dalam keadaan sakit atau sihat, dalam keadaan sedih ataupun gembira ya Allah. Kami sentiasa menjadi hamba-Mu yang bersyukur di atas segala nikmat-nikmat yang utama. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taqwa, nikmat kami mengenal-Mu, menyayangi-Mu dan mencintai dan merinduimu ya Allah. Nikmat kami menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang tak pernah tercabut daripada diri kami, walaupun ujian yang lain datang silih berganti ya Allah. Maka tetap teguhlah kami menjadi hamba-Mu yang bersyukur dalam apa jua keadaan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantulah kami dalam memperindah dan memperelokkan amal ibadah kami, dalam memperindah dan memperelokkan ilmu-ilmu kami lalu kami beramal, dalam memperindah dan memperelokkan akhlak kami sebagai hamba-Mu, sebagai umat Nabi Muhammad. Ya, akhlak kami sebagai seorang wanita, sebagai seorang lelaki yang soleh, wanita solehah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, seorang saudara kepada saudara, sahabat kepada sahabat. Jadilah kami manusia yang menjaga akhlak, menjaga adab, menyenangkan hati orang lain, memudahkan urusan lain, tidak memberatkan manusia-manusia lain sekeliling kami ya Allah. Sesungguhnya kami yakin dengan hadis Nabi-Mu yang mengatakan sesungguhnya orang yang paling rapat dan dekat dengan Rasulullah di masyarakat kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya Allah, jadikanlah kami min akhlaqil karimah, di kalangan orang yang memiliki akhlak yang mulia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jami' yang Maha menemukan. Sebagaimana Engkau menemukan kami pada pagi yang barakah ini, maka temukan kami kembali di syurga-Mu yang sebenar di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pengasih penyayang,
Berikanlah kami kekuatan hati untuk mengasihi dan menyayangi makhluk-makhluk sekeliling kami. Dan kurniakanlah kami kasih sayang yang sebenar daripada orang sekeliling kami. Ya Allah, Ya Razzaq yang memberi rezeki, Ya Wasi' seluasnya, Ya Allah. Berikanlah, lapangkanlah rezeki seluasnya yang barakah, Ya Allah, kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Mani' yang maha menghalang, yang maha mencegah. Cegah dan halanglah kami daripada melakukan maksiat, Ya Allah. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Muhammad yang maha menjaga, yang maha mengawasi. Jaga, pelihara dan awasilah kami, Ya Allah, daripada perkara-perkara yang buruk. Peliharalah kami, Ya Allah. Jauhilah kami daripada perkara-perkara yang mudarat, Ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Dengan nama-Mu, Ya Allah, kami mohon perlindungan daripada segala mudarat, Ya Allah, di antara langit dan bumi. Engkau lah yang maha melihat dan maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qabr wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami di dunia ini baik dalam rahmat-Mu. Kehidupan kami di akhirat juga baik, iaitu di syurga-Mu, Ya Allah. Jauhilah kami daripada azab api neraka-Mu, azab pada mahsyar-Mu dan azab kubur-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, yang maha pengasih lagi yang maha penyayang. Ya Allah, berkatilah kuliah Riyadhus Salihin kami, Ya Allah. Hari ini merupakan siri yang ke-36, Ya Allah. Siri yang ke-36, Ya Allah. Rahmatilah, berkatilah, Ya Allah. Dan berikanlah kekuatan untuk kami istiqamah menuntut ilmu-Mu dan beramal menjadi orang yang istiqamah, Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin. Syukur kepada Allah di atas segala sesuatu walau di mana juga kita berada. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, hari ini Riyadhus Salihin siri yang siri yang ke-36 ya. Betul. Kita siri yang ke-36. Kita masih lagi dalam bab sabar, dan insya-Allah hari ini kita akan masuk hadis yang seterusnya. Okey, bilangan hadisnya adalah ia merupakan hadis yang ke-28 dalam kitab Riyadhus Salihin. Ia adalah hadis yang keempat dalam bab sabar. Jadi sahabat-sahabat boleh buka ya, boleh buka kitab Riyadhus Salihin pada siapa yang nak memiliki kitab ni, sebab nampak tak kita baru baca ni. Kita ada tebal lagi. Mungkin kitab Riyadhus Salihin kita ni, pengajian kitab Riyadhus Salihin kita memakan masa 2 tahun, mungkin melibatkan siri sampai ribu-ribu. Harap kita dapat bersabar. Ini kitab yang sangat kitab yang sangat ulung, tuan-puan sekalian, yang disusun oleh Imam Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i kita. Dan kitab ini dialih bahasa dalam mungkin bukan puluh bahasa, ratus bahasa. Kitab yang menjadi rujukan seluruh umat Islam, dinamakan Riyadhus Salihin, iaitu taman orang-orang soleh. Jadi penghuni syurga itu di kalangan orang soleh. Jadi kita kena berusaha dan memastikan diri kita adalah di kalangan orang yang soleh. Dan insya-Allah kitab ini membantu kita untuk menjadi hamba-Nya yang soleh. Jadi insya-Allah sesi pengajian kita selalunya saya akan tulis menggunakan whiteboard dan sebagainya. Jadi saya menggalakkan sahabat-sahabat ada pen, ada kertas untuk dicatat. Sebab itulah cara dan kaedah kita beradab dengan ilmu, cara dan kaedah kita mengikat ilmu. InsyaAllah. Okey, jom kita pergi ke whiteboard. Bismillahirrahmanirrahim. Nak cuba letak situ ke? Tak ya? Yang ni kan dia
Encik suami. Rasa ni sikit. Bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bersedia semua? Ya, bersedia dengan baca dah bismillah ke apa ke? Kita nak baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ini merupakan hadis yang keempat dalam tajuk sabar dan ia merupakan hadis yang ke-28 dalam kitab Riyadhus Salihin. Dalam susunan kitab Riyadhus Salihin, ini merupakan hadis yang ke-28 sebab kita dah masuk bab yang ketiga. Dan ia merupakan hadis yang keempat dalam bab yang ketiga iaitu bab sabar. Okey, insya-Allah sekarang kita nak baca sama-sama hadis Nabi ni. Jadi saya baca, sahabat-sahabat semua ikut di rumah. Di mana pun anda berada sila ikut. Supaya kita sama-sama mengambil barakah membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, ia merupakan wahyu Allah juga dan dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Ra tu mewakili radhiyallahu anhu. Maksud radhiyallahu anhu, redha Allah ke atasnya. Jadi kita terus mendoakan redha Allah ke atasnya. Wa an Anas, ini namalah daripada Anas. Okey. Qala lamma saqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahul karbu faqalat Fatimah radhiyallahu anha. Okey, saya just tulis sikit. Ra di sini kan mewakili radhiyallahu anha. Kalau rasa macam tertanya, R tu untuk apa? Ringkasan. Kau nak tulis ni jadi panjang. Radhiyallahu. Saya tertinggal. Sorry. Okey. Dia adalah radhiyallahu anha. Nampak ke tulisan Encik? Maksudnya redha Allah, redha Allah anha, kepada ha tu nya maksudnya. Tapi sebab bahasa Arab, ha tu untuk perempuan. Radhiyallahu anha. Ha adalah dhamir ataupun peribahasa ganti nama kepada wanita. Kalau kita tengok tadi Anas lelaki. Jadi dia radhiyallahu anhu. Redha Allah kepadanya. Nya tu Anas lah. Hu ni adalah apa ni? Kalau kita kan kepadanya, untuknya, nya tu kan kita tak ada beza. Nya dalam bahasa Melayu tetap nya. Bukannya kalau perempuan kepada ni, lelaki kepadanya. Contoh kan? Tak ada. Kita nya tu kepada, kita sama saja. Untuk lelaki dan perempuan kepadanya semua. Tetapi bahasa Arab, kalau lelaki anhu, nya tu jadi hu. Jadi sebab Anas ini adalah lelaki. Saya sebutkan begini sebab nanti tuan-puan mungkin akan tengok terjemahan dalam bahasa Arab ataupun tulisan bahasa Arab dia ada berbeza. Itu basic sikit. Saya tak pandai bahasa Arab, boleh sikit-sikit saja. Okey. Jadi Fatimah radhiyallahu anha, redha Allah ke atasnya. Wa karb. Macam itulah. Jam saya sebenarnya nak cek juga falamma saya rasa cuba tengok dalam ni. Ni. Betul lah, wa karba. Okey, kita baca sama-sama. Wa karba abtah
Faqala laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Ikut dia, sahabat-sahabat di rumah ikut. Falamma mata qalat ya abtah ajaba rabban da'a ya abtah jannatul firdausi ma'wahu ya abtah ila jibrila nan'ah falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Okey. Kita akan tengok terjemahan hadis riwayat Bukhari. Lepas baca hadis Nabi, kita boleh saja sebutkan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas baca Quran, kita tutup dengan apa? Sadaqallahul azim. Maksud dia, maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Kan? Sadaqah, maha benarlah. Sadaqallah, maha benarlah Allah yang maha azim, mulia. Kalau sebut sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maha benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya lepas kita baca hadis Nabi, kita membenarkan, memang benar, kita beriman dengan hadis Nabi ni. Okey, kita nak baca terjemahan. Wa an Anas, dan daripada Anas, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata. Siapa yang berkata? Siapa yang berkata? Anas. Lamma thaqulan nabiyyu, tatkala saqulan nabiyyu, tatkala saqulan ni ditimpa, tatkala Nabi mulai lama saqulan Nabi, bolehlah kita sebutkan ditimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditimpa ja'ala yataghashahul karbu. Okey, tatkala Rasulullah tatkala Nabi SAW sakit tenat, hendak wafat, ja'ala ni jadi ataupun menimpalah. Okey, menimpa yataghashahul karbu, sakit tenat. Karbu ni sakaratul maut, sakit tenat ketika hendak wafat. Kalau kita maksudnya mula sakit tenat, sakaratul maut lah karbu ni. Sakaratul maut maksudnya kalau disebutkan di sini sakit tenat ketika hendak wafat, bagi dia mula disebut kesakitan sakaratul maut. Ya taghasyahu, diselubungi. Ya taghasyahu tu diselubungi sakit tenat sakaratul maut. Tatkala ditimpa Nabi, lepas tu menimpa lagi kan. Dia tatkala ditimpa Nabi menjadi. Ja'ala tu menjadi. Okey, sebab dia bahasa Arab ni kita nak cari menjadi. Ja'ala tu memang lebih kepada menjadilah. Okey, tatkala ditimpa Nabi SAW menjadi sakit tenat. Tapi yatarasyahu ni juga diselubungi. Al-karbu ni sakit tenat sakaratul maut. Boleh ya, boleh susun ayat sendiri. Kalau kita baca terjemahan ni, tatkala Nabi SAW sakit tenat ketika apabila baginda mula diselubungi kesakitan sakaratul maut. Macam itulah. Faqalat, maka berkata. Okey, kalau kita kan, bahasa kita, bahasa Melayu, kalau lelaki berkata, perempuan berkata, sama saja. Ejaannya berkatalah.
Contohnya Ustazah Asma berkata bla bla bla. Manakala suaminya pula berkata bla bla bla. Perkataan berkata tu sama. Tetapi kalau bahasa Arab memang qala juga. Dia berbeza sikit. Cuba tengok. Kan kalau Anas qala. Nampak tak? Anas qala. Tetapi kalau perempuan yang berkata, dia akan jadi ta belakang. Ada tambahan ta macam ni. Faqalat. Dia bukan faqala. Kalau Anas, faqala je lah. Anas lelaki. Tapi perempuan jadi faqalat. Maka berkata Fatimah. Fatimah bila tengok ayah dia sedang sakaratul maut, sedang menanggung sakit sakaratul maut, faqalat, maka berkatalah Fatimah radhiyallahu anha, wa karba abtah. Macam tu. Oh, maksud dia adalah wa ni kan. Oh, alangkah sakitnya. Sakit apa ni? Sakit sakaratul maut. Maksudnya Fatimah ni bukan mengeluh ya, tetapi Fatimah ni rasa sangat sedih dan duka cita melihat keadaan ayandanya yang sangat sakit, berpeluh-peluh, menggigil, menahan sakit sakaratul maut. Wa karba abtah. Fatimah sebut, oh alangkah sakitnya abtah ni ayahku. Abtah ni ayahku. Subhanallah. Oh alangkah sakitnya ayahku. Macam itulah. Ataupun kalau bahasa yang lebih indah, alangkah sakitnya ayahandaku. Macam itulah. Alangkah sakitnya ayahku. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita tahu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Asyaddun nas bala'al al-anbiya. Asyaddun nas bala'al al-anbiya. Maksudnya adalah manusia yang paling sakit ataupun paling berat ujian adalah para Nabi. Nabi SAW pernah demam. Sahabat pun datang ziarah. Bila diletakkan badan di atas selimut Nabi, terasa bahan kepanasan yang teramat. Lalu Nabi SAW ditanya oleh sahabat tersebut, kenapa ya Rasulullah? Kenapa panas sangat? Rasulullah menjawab, sesungguhnya para Nabi lah paling berat ujian. Sekiranya demam, maksudnya orang biasa ni, contohnya lah, kita demam 37 encik demam. Kan? 37, 38, 39. Para Nabi sekali ganda. Mungkin 60. Itu ada dari segi akal lah, dari segi cara kita faham. Tetapi mungkin bukanlah begitu dari sudut gandaannya. Cuma nak sebut, kalaulah orang biasa sakit sakaratul maut begini, Rasulullah ditimpa sakaratul maut yang lebih lagi. Subhanallah. Sebab itu jelas pada mata Fatimah melihat kesakitan yang menimpa ayahandanya. Sehingga Fatimah menyebutkan, oh alangkah sakitnya ayahandaku. Macam itulah. Alangkah sakitnya sakaratul maut ayahandaku. Faqala, maka berkatalah. Siapa yang berkata ataupun bersabdalah. Maka bersabda. Sebab Fatimah sebut depan ayah dia, oh alangkah sakitnya ayahandaku. Lalu faqala, maka berkata, bersabda Nabi. Siapa yang berkata? Nabi yang berkata. Nabi jawab apa yang Fatimah sebut. Nabi berkata, laisa ala abiki, tiada lagi ala ke atas abiki, ke atas ayahmu. Ki ni bagi perempuan. Abi, ayah, ki pula ayahmu. Bagi perempuan. Kalau anak lelaki, abika. Macam itulah. Kalau anak lelaki, abika. Perempuan ki, lelaki ka. Itu antara perbezaan inilah bahasa Arab. Abiki sebab tuju kepada Fatimah. Kalau anak lelaki, abika. Macam tu. Okey. Laisa ala abiki, tiada lagi ke atas ayahmu, karbun, kesakitan. Ini kesakitan yang dahsyat. Bila guna perkataan karbun, sakit tapi sakit yang teramat. Karbun ba'dal yaum, ba'da selepas hari ini. Subhanallah. Tiada lagi kesakitan ayahandamu selepas hari ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini satu ayat motivasi yang hebat tuan-puan sekalian. Nabi memujuk anaknya dengan ayat, tiada lagi kesakitan kepada ayahmu selepas hari ini. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, ayat ini kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian kita.
Contohnya, kalaulah kita sedang menyejukkan hati orang yang kita sayang, anak kita dan sebagainya kan. Adalah satu benda yang sedih, ada satu benda yang sakit, ataupun sahabat kita kan. Kita boleh gunakan, insya-Allah lepas ni dah tak ada kesedihan lagi. Insya-Allah perkara ini akan berakhir. InsyaAllah tak lama lagi sekian-sekian. Maksudnya kita berikan khabar gembira dan khabar bahagia dan juga harapan. Subhanallah. Jadi ketika Fatimah melihat keadaan Rasulullah begitu, Rasulullah bukan menambah lagi derita anaknya. Benar Fatimah sakit tu amat, sakit sangat. Tak boleh nak bayang sakit macam mana ni. Tak, Rasulullah menyejukkan hati dan keadaan menanggung sakit, menyejukkan hati anaknya dengan perkataan, tidak ada lagi kesakitan selepas ini kepada ayahmu. Okey, kita tengok lagi. Falamma mata, maka apabila ataupun tatkala apabila wafatnya Nabi lah. Subhanallah, innalillah. Allahu akbar. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata qalat, kita nampak tak qalat? Maka berkatalah dia. Tapi bila kita tengok perkataan qalat kita tahu muannas untuk perempuan, jadi kita faham yang berkata di sini adalah Fatimah, bukan Anas berkata, tapi Fatimah. Sebab kalau Anas dia kata sebut qala, tapi kalau qalat Fatimah berkata. Kemudian Nabi SAW wafat. Qalat, lalu Fatimah berkata, ya abtah, ya Allah sedih, ya abtah, wahai ayahandaku. Masya Allah, subhanallah. Selepas Rasulullah wafat, kemudian Rasulullah wafat, lalu berkatalah Fatimah, ya abtah, wahai ayahandaku, ajaba rabban, kamu telah menjawab. Ajaba telah menjawab. Kamu telah menjawab. Boleh tulis ya. Ajaba, kamu telah menjawab. Rabba, Tuhanmu. Da'ahu, seruannya. Ni sebab kita terjemah perkata. Jadi macam kita boleh buat ayat yang lebih ni lah lagi. Tuan-puan sekalian, boleh tulis ayat yang lebih tersusun lah. Tak apa. Kalau kita terjemah satu-satu, ajaba rabba da'ahu. Wahai ayahandaku, kamu telah menjawab Tuhanmu seruannya. Ataupun kalau nak susun ayat, wahai ayahandaku, kamu telah menjawab seruan Tuhanmu. Kamu telah menjawab seruan Tuhanmu. Okey. Ya abtah, tengok. Betapa banyaknya Sayyidatina Fatimah sebut wahai ayahku, wahai ayahku, wahai ayahandaku. Tengok yang pertama di sini faqala sini wa karba abtah, alangkah sakitnya ayahandaku. Kemudian laisa abika ba'dani, ya abtah, wahai ayahandaku, kamu telah menjawab, kan ayahandaku telah menjawab panggilan Tuhanmu. Lepas tu ya abtah lagi, wahai ayahandaku, kan, wahai ayahandaku lagi. Dalam keadaan sedih yang teramat, duka cita yang teramat, wahai ayahku, Jannatul Firdaus, syurga Firdaus, ma'wahu, tempat tinggalmu. Kita tengok, subhanallah, ayahandaku, syurga Firdaus tempat tinggal, ya tempat tinggalnya. Syurga Firdauslah tempat tinggalnya. Ya abtah, ulang lagi, wahai ayahku, ila Jibrila nan'ah, kepada Jibril dikhabarkan. Nan'ah ni dikhabarkan. Maksudnya kepada Jibril dikhabarkan. Dikhabarkan apa? Khabar kematian. Falamma dufina, maka tatkala dikebumikan. Dufina, dikebumikan. Tatkala dikebumikan, maka tatkala dikebumikan, qalat Fatimah, berkata Fatimah lagi radhiyallahu anha,
atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah SAW at-turab. Fatimah sebut apa sahabat-sahabat sekalian? Adakah jiwa kamu atabat? Atabat ni macam adakah menimpa jiwa kamu? Atabat ataupun sampai hati jiwa kamu. Macam itulah kalau bahasa kita. Atabat, adakah jiwa kamu semua atabat? Seperti ini soalan ni. Apa ni? Adakah tenang? Macam itulah lebih kurang. Adakah tenang? Adakah tenang? Okey, adakah tenang anfusakum, jiwa kamu semua? Anfusakum tu semualah sahabat-sahabat yang sedang sedang mengkebumikan Rasulullah. Adakah tenang jiwa kamu semua? Antahsu apa ni? Menabur. Macam itulah. Menabur ke atas Rasulullah. Ataupun kita sebut menabur ataupun mencurah ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-turab, tanah. Masya-Allah. Sebenarnya ini adalah ayat Fatimah yang dalam keadaan duka cita yang teramat. Bila melihat para sahabat mula mengemumikan Rasulullah, kan, menaburkan, mencurahkan tanah untuk menutup makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Fatimah pun dengan kata-kata yang sedih duka cita menyebutkan, adakah kamu tenang sampainya hati kamu? Macam itulah. Kamu boleh maksudnya sampainya hati kamu, tenangkah kamu? Kamu menaburkan, mencurahkan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanah. Subhanallah, Allahu akbar. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita nak merumuskan daripada hadis Nabi yang kita pelajari ini beberapa perkara. Yang pertama, masya-Allah, sakula, perkataan sakula di sini, perkataan sakula, Encik boleh tukar ke sini lah. Perkataan sakula, mana sakula tu ni? Sakula, ditimpa. Okey. Kita okey, subhanallah, muslimin-muslimat. Okey, kita akan belajar sekarang, kita akan pergi pada pengajaran hadis. Sebab saya baca dari sudut syarah hadis ni. Antara pengajaran hadis Nabi SAW, perkataan sakula ialah sakit yang tenat. Bila sebut ditimpa, ja'ala tu biasa. Tapi bila sebut sakula, ia melibatkan sakit yang tenat. Okey. Al-qarbu adalah kesusahan penderitaan. Yakni kesukaran kesakitan dengan sebab sakaratul maut. Saya nak share satu doa dengan sahabat-sahabat semua. Antara doa Nabi ketika menghadapi sakaratul maut. Dan doa ini juga kita boleh beramal bila kita tengok ada orang sedang sakaratul maut. Dan Nabi SAW bila menghadapi sakaratul maut, antaranya adalah meminta Sayyidatina Aisyah mengambilkan air. Mengambil air, letak dalam bekas. Sebab apa? Nabi tunjukkan cara begini untuk kita ikuti, tuan-puan sekalian. Bila kita sendiri menghadapi sakaratul maut, kalau kita kuat, kita minta air. Kalaulah kita tengok orang terdekat kita yang menghadapi sakaratul maut pun, kita ambil air tersebut. Lalu Nabi membacakan Allahumma a'inni ala sakaratil maut wa ala sakaratil maut wa ghamaratil maut. Ya Allah, aku mohon pertolongan denganmu untuk menghadapi sakarat. Sakarat ni adalah maksudnya sakarat dan ghamarat, dua-dua adalah sakitnya kematian. Bentuk-bentuk kesakitan menghadapi sakaratul maut. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, jadi Nabi ditimpa sakula. Sakula pun adalah sakit yang berat, tenat. Al-qarbu pula kesusahan dan penderitaan, yakni kesukaran kerana sakaratul maut. Masya Allah. Kenapa Nabi ditimpa sakaratul maut dan sakitnya kematian yang berat? Kerana ketinggian darjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul, bahkan ketua para nabi dan ketua rasul. Dan kita dah belajar sebelum ini yang mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang paling berat ujian adalah para nabi.
dan orang soleh selepas itu dan orang-orang yang mulia. Maksudnya bukannya kalau kita ukur dan kita tengok ada seseorang yang sakaratul maut dia berat, kita kata teruknya kematian dia, kematian dia macam su'ul khotimah. Jangan sekali-kali kita sebut begitu. Sebab ukuran kematian tu yang kita lihat pada zahir itu sangatlah cetek ilmu kita untuk menilai hakikat kematian seseorang itu. Dan memang kalau kita tengok ada seorang yang mati macam mudah, macam ringan, kita kata mudahlah dia pergi, mudah sungguh kan, macam tak sakit langsung, lembut saja roh dia keluar. Kita boleh menyebutkan begitu dan mengandaikan bahawasanya Masya Allah dia kematian yang husnul khatimah. Kita bersangka baik dan berdoa untuknya. Tapi bukan confirm. Bukan kita kata, confirm baik, confirm elok, confirm dia tu sekian-sekian. Kena faham ya. Masya Allah. Al-Firdaus, kan dalam hadis ni kita jumpa perkataan Firdaus. Itu disebut oleh Sayyidatina Fatimah. Maka Firdauslah tempat tinggalnya. Fatimah sebut, ya abtah, wahai ayahandaku, Firdaus, syurga Firdauslah tempat tinggal. Perkataan Firdaus ni, ia merupakan dari sudut bahasa, maksud Firdaus ni adalah, pada bahasa ialah taman yang menghimpunkan semua jenis pokok. Okey, syurga-syurga lain pun diperhiaskan dengan keindahan pokok, sungai dan sebagainya. Tapi bukan semua pokok ada. Namun syurga Firdaus, sahabat-sahabat sekalian, ia antara kelebihannya adalah dia dihiaskan keindahannya dengan semua jenis pokok, semua jenis buah, semua jenis tanaman ada di syurga Firdaus. Okey, subhanallah. Malaikat Jibril kita tahu disebutkan nama malaikat Jibril di sini adalah malaikat yang menjadi ketua para malaikat, kan? Dan tugas malaikat Jibril adalah untuk menyampaikan wahyu, dan kita tahu tugas malaikat yang ambil nyawa adalah Israel. Kan ada nasyid kan, bila Israel datang memanggil. Lagi encik suami macam mana? Sekujur badan di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Okey, Masya Allah, lagu tu kan nasyid tu daripada saya kecil. Bila Israel datang memanggil, bila dengar tu kan naik bulu roma. Jadi automatik nasyid tu dia membantu kita untuk ingat malaikat maut namanya malaikat sakaratul maut, malaikat yang namanya malaikat Israel. Mahu atau tidak, kita akan bertemu dengan malaikat. Malaikat ini akan datang bertemu dengan kita. Malaikat ini akan mendatangi kita walaupun kita berada di tempat yang sunyi, tempat yang paling selamat. Malaikat ini boleh capai kepada kita. Dan subhanallah, kita tidak tahu bagaimana rupa malaikat Jibril. Ada digambarkan, hadis Nabi menggambarkan malaikat Jibril itu dia datang dan rupanya yang sebenar, dalam keadaan yang semua mata-mata orang yang dia ambil nyawa tu berada pada tubuh badannya. Maksudnya digambarkan malaikat Israel ini dalam keadaan yang agak mengerikan. Subhanallah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita mengharapkan, Allahu Akbar, tidak ada siapa yang boleh membantu kita untuk menghadapi sakaratul maut kecuali Allah. Untuk kita menghadapi ketakutan lain, mungkin kita boleh mengharapkan. Kadang kita takut, kita bimbang sesuatu, kita call mak. Kadang kita call kawan-kawan yang baik. Kadang kita call, lepas tu kita rasa tenang sikit. Tapi untuk menghadapi sakitnya sakaratul maut, kita tak ada lagi, saat itu automatik, kita tak akan lagi mengharap kepada manusia. Kita tak akan lagi, bang tolong bang, saya takut ni nak hadapi mati. Bang tolong bang, saya takut ni gini-gini. Minta tolong mak ayah ke tak. Ketika itu hanya bulat-bulat, tawakal penuh, mengharapkan Allah, belas kasihan Allah sahaja. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab kalau doktor pakar bius sekalipun, dia dah standby dah. Bila nak hadapi sakaratul maut, dia akan pasang wire bius supaya dia tak sedar, dia tak rasa sakit. Tapi sakaratul maut, ia bukan sakit zahir yang boleh dilihat. Walaupun dalam keadaan bius ataupun koma,
dia tetap akan, semua orang tidak terlepas daripada sakaratul maut. Saya pernah baca kisah-kisah benar sahabat-sahabat sekalian. Ada yang kata kat Parlimen patut siar lagu bila Israel datang. Ya betul, ya biar insaf. Kita pun perlu juga selalu insaf dengar lagu tu. Sahabat-sahabat yang mati Allah sekalian, saya ada baca tulisan non-Muslim, dia tulis bagaimana bila seseorang itu menghadapi sakaratul maut, mereka ada buat macam mana, bila dah nazak semua tu kan, kalau kita orang Islam kita pegang, kita suruh syahadah, kita bisik syahadah, tapi kerana mereka sangat takut melihat di kalangan ahli keluarga menghadapi sakaratul maut, ni saya pernah baca fakta, maksudnya cerita kisah benar. Mereka akan letak dalam satu bilik yang tertutup. Ini non-Muslim lah ni ya. Saya tak ingatlah bangsa mana, siapa. Jadi ini umum saja kepada non-Muslim. Dia tutup dalam satu bilik, lepas tu tutup pintu. Kemudian akan kedengaran sementara sakaratul maut tu, dengar cakaran, dengar macam tempikan, raungan. Allahu akbar, nauzubillah min zalik. Dan selepas diam, mereka buka pintu, tengok dah meninggal. Boleh nampak kesan-kesan pada dinding tu, cakaran-cakaran kuku tercabut, cakaran muka, cakaran badan, dalam keadaan yang sangat dahsyat. Menunjukkan betapa beratnya sakaratul maut orang yang kafir, orang yang musyrik, yang mensyirikkan Allah. Sakaratul maut tu sangat dahsyat ketika nyawa nak diambil, sehingga ahli keluarga sendiri tak sanggup untuk melihat. Mereka akan letakkan dalam satu bilik dan mereka membiarkan sehingga bunyi senyap, maksudnya dah meninggal. Na'udzubillah min zalik. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, na'udzubillah. Sebab itu kita satu agama yang mengajarkan umatnya untuk buat persiapan menghadapi sakaratul maut, kerana ia adalah satu yang pasti kita semua hadapi. Masa je belum tentu bila. Masya Allah. Dan Allah mentakdirkan ramainya yang menghadapi sakitnya sakaratul maut. Allahu Akbar, minta maaf, ramainya yang menghadapi kematian bila COVID ni. Jadi COVID ni jadi asbab saja, tapi memang Allah dah takdirkan yang meninggal ketika COVID ini pada waktu yang tepat, tidak lambat sesaat, tidak lewat sesaat. Yang lain tu asbab saja. Anak balik jangkit mak pun meninggal kan. Anak pergi kerja balik jangkit ayah pula meninggal. Janganlah salahkan pihak-pihak ni, pihak tu. Cuma kita boleh ambil pengajaran untuk berhati-hati. Tetapi hakikatnya kalaulah ibu ayah tu, siapa-siapa yang tak mati dengan COVID, dia akan mati juga sebab lain. Apapun sebab, kerana dah tiba masanya untuk kembali kepada Allah. Allah dah panggil dia. Okey, sahabat-sahabat yang mati Allah sekalian. Nan'ahu, sampaikan berita kewafatan kepadanya. Antara pengajaran hadis yang lain, perbuatan meluahkan rasa sedih dan duka cita atas keadaan orang yang hampir meninggal dunia ketika sedang nazak adalah diharuskan pada syarak. Okey, kita nampak ayah kita dah nazak, ibu kita dah nazak. Kita meluahkan rasa sedih itu adalah perbuatan yang harus. Kan, kita pun, ya Allah bang, sedihnya, ya Allah sedihnya, ayah tengah nazak. Lepas tu gini-gini, kita meluahkan, sebagaimana Fatimah meluahkan, oh ayahandaku, alangkah sakitnya mu, oh ayahku, oh ayahandaku. Kan, Fatimah sedang meluahkan rasa sedih dan duka citanya. Jadi, syarak membenarkan, bukannya menghalang seseorang itu meluahkan rasa sedih dan duka cita. Kemudian yang kedua, perbuatan menyebut-nyebut si mati dalam syair selepas kematiannya dengan menyebut sifat baik adalah diharuskan. Jadi kita kan selepas berlaku kematian, kita kan sebut-sebut kebaikan. Subhanallah, saya jadi saksi, dia orang yang baik. Sepanjang hidupnya, saya berkawan, bergaul dengan dia. Dia tidak menyakiti orang dengan lidahnya. Jadi, menyebut-nyebut kebaikan seseorang setelah meninggal dunia, boleh. Apa sekalian, hari itu kan kita baca selepas meninggalnya Benji kan, Benji meninggal, ramai orang sebut kebaikannya, sahabat-sahabat, ahli keluarga dan sebagainya. Kita rasa ya Allah, beruntungnya dia, kerana saat akhirnya dia berada di dalam sel penjara yang mana menghalang dia daripada untuk melakukan maksiat. Kan, nak keluar pergi tempat maksiat tak boleh. Dalam penjara pula selalu adanya solat berjemaah. Dalam penjara pula dijaga makan minum. Kita tak tahulah saat akhir hidup kita macam mana, tuan-puan sekalian. Kaki kita melangkah ke mana, mata kita tengok apa, tangan kita tulis apa. Lepas tu, perut kita makan apa. Tetapi orang dalam penjara, makanan tu sama. Makanan tu telah dijaga oleh yang menyediakan. Matanya tak tengok maksiat. Nak tengok apa? Telefon untuk peribadi pun tak boleh. Kan tengok maksiat pun tak.
Okey, dan dikatakan dia selalu membaca Al-Quran dan setiap hari lebih kurang 5,000 tak silap berselawat ke atas Nabi. Kita pula kan harian kita sangat sibuk tuan-puan sekalian. Lepas buat ni, lepas pergi sana, pergi sini. Sibuk. Tapi kerana dia berdiam di dalam penjara, dia boleh habis setiap hari 5,000 selawat. Tak silap saya 5,000. Sebab ia bukan jumlah yang sikit. Bukan 1,000, saya rasa 5,000. Masya Allah. Bagaimana Allah atur kehidupan dia waktu dia muda remaja, dia terlalai. Tetapi Allahu Akbar, Allah takdirkan dia berakhir dengan kematian yang sangat baik. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan selepas dia pergi, orang sebut-sebut kebaikannya. Jadi itu antara ciri-ciri tanda-tanda husnul khatimah. Masya Allah. Walaupun perjalanan tu nampak agak tidak cantik, tetapi rupanya Allah ada perancangan yang terindah untuk dia. Allahu Akbar. Okey. Yang ketiga, pengajaran daripada hadis, Nabi SAW sangat sabar dalam menanggung kesukaran, kesakitan, sakaratul maut yang dihadapi. Okey, dan yang terakhir, pengajaran daripada hadis ini ialah tindakan menzahirkan rasa sedih atas perpisahan dengan si mati tanpa meratap, meraung dan menampakkan kemarahan adalah dibenarkan syarak. Jadi, ketika Fatimah menyebutkan, alangkah rela kamu menabur tanah di atas Rasulullah. Kan, itu bukan kata-kata menghalang, bukan Fatimah halang. Bukan Fatimah seolahnya janganlah tanam Nabi, janganlah tanam Rasulullah, janganlah tanam ayahandaku. Tak. Itu adalah sekadar kata-kata luahan perasaan sedih Fatimah. Jadi tuan-puan sekalian, sebenarnya tak ada masalah kalau kita selepas meninggal menangis kesedihan, kan kita macam bukanlah nak kata kemurungan, kita macam. Dan kalau kita nampak ada orang yang sedang berduka cita teramat kerana kematian, kita kena raikan. Kita jangan sebut, dahlah tu, sabar je lah yang dah pergi-pergi. Kita jangan ada unsur macam marah ataupun macam mempelekehkan. Kau ni sabarlah, tak kenalah sabar. Tuan-puan sekalian, masa tu mungkin peluk, kan? Mungkin cuba menjadi orang yang empati. InsyaAllah mudah-mudahan kita jumpa balik. Moga Allah naikkan darjat kamu kerana sabarnya kamu dengan ujian kehilangan ni. Kan, cuba ayat-ayat yang sedap, ayat-ayat yang manis. Subhanallah. Jadi kalau ayat-ayat yang jangan-jangan tu, kadang-kadang ia menyebabkan hati tu rasa macam lagi bukan kata berduka cita, dia jadi sentap sikit lah. Okey, sekarang saya nak share doa yang Nabi baca bila menghadapi sakaratul maut. Antara doa yang Nabi baca bila menghadapi sakaratul maut. Okey, ini memang ada dalam kitab hadis, penawar bagi hati. Cik suami, bismillah mana? Pendek je doa dia. Allahumma a'inni Allahumma a'inni Allahumma a'inni ala dia. Saya sebenarnya nanti tapi boleh saja mana-mana sebab ini doa. Dan perkataan tu saya ingat jelas. Allahumma inni ala ghin mim ra ta ala. Ini doa Rasulullah bila Rasulullah nak menghadapi sakitnya kematian. Ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Okey, maksudnya ialah Allahumma, maksud apa sahabat-sahabat? Ya Allah. Okey, saya tulislah dekat bawah ni terjemahan. Tapi saya suka tulis Ya Allah a'inni, maksud dia bantulah aku. Allahumma a'inni, kalau ada doa lepas solat tu kan Nabi sebut wahai Zaid bin Harisah ke? Zaid bin Harisah, wahai Zaid Ya Allah ma'ini ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Sahabat-sahabat, Allah ma'ini tu maksudnya Ya Allah,
tolonglah aku, bantulah aku. Ya tu aku, a'inni tu aunillah, pertolongan Allah. Ya Allah, bantulah aku ataupun tolonglah. Macam itulah rayuan kita kepada Allah. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku. Ala, ke atas. Ghamaratil maut, ghamarat, kesakitan. Ya, kesakitan yang sangat dahsyat. Macam itulah. Ghamaratil maut wa sakarat ni sakaratul maut lah. Sakaratul maut. Ni kematian. Yalah, sakaratul maut ni lah sambungan sakaratul maut. Sahabat-sahabat, ada dua kesakitan ketika menghadapi sakaratul maut. Yang pertama, ghamarat ni sakit sebelum sakit mati tu. Maksudnya sakit ternak, sakit yang teramat, sakit seluruh tubuh, sakit yang tak boleh dibayangkan lah. Tidak ada kesakitan yang menyamai sakitnya sakaratul maut. Dan dihimpunkan semua sakit yang pernah kita lalui takkan menyamai. Sakit bersalin ke, sakit apa yang dahsyat-dahsyat, takkan menyamai sakitnya sakaratul maut. Saya ni bercakap ni sambil rasa gerun, rasa macam dia bercampur tahu, rasa sedih dengan cerita kematian Rasulullah dan rasa ketakutan bila terbayangkan saya juga akan menghadapi sakaratul maut ni. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bila sebut ghamarat, kesakitan untuk menghadapi kematian tu, bukannya kita ni bukan hadapi sakit sakaratul maut ketika nyawa dah mula ditarik daripada kaki naik ke atas. Okey, bila menghadapi sakarat tu dah hujung dah. Sakarat ni ketika nyawa nak diputus daripada badan. Allahu Akbar. Tapi ghamarat tu ada kesakitan yang teramat kerana untuk menghadapi kematian. Jadi kedua-dua tu kita perlu minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hanya Allah saja. Kan doktor tak boleh kurangkan sakit tu. Siapa pun tak boleh kurangkan. Hanya dengan ihsan, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala saja yang boleh mengurangkan sakitnya ghamarat dan juga sakarat. Okey, jadi inilah doanya, ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku. Nabi SAW buat macam mana? Aisyah cerita apabila Rasulullah sedang menghadapi sakaratul maut, kan hujung-hujung dalam keadaan sakit. Sebab kita tahu Rasulullah ketika nak wafat, Rasulullah berada di rumah Aisyah. Rasulullah memilih rumah Aisyah. Kemudian Rasulullah meletakkan kepalanya di atas riba Aisyah. Kemudian Rasulullah meminta air dalam bekas. Bila air dalam bekas, lalu Rasulullah membaca doa ini dan ada doa-doa yang lain, wallahu alam. Rasulullah pun lepas dah baca, Rasulullah mengambil air tu, Rasulullah menyapu kepada wajahnya. Sapulah. Jadi antara yang kita boleh buat jika keadaan sesuai, tuan-puan sekalian ya. Kalau dalam COVID sekarang tak sesuai lah, kita tak boleh nak jumpa pun ibu ayah kita kan, ataupun orang yang sedang sakaratul maut kerana COVID. Tapi kalau keadaan yang sesuai diizinkan, kita berada di sebelah orang yang kita dekat dengan kita, kan, ahli keluarga kita ke siapa-siapa, kita boleh ambilkan air kemudian baca, kan, bantu. Sebab orang yang sedang sakaratul maut mungkin dah tak mampu, dah sakit sangat, kan, bantu baca Allahumma aini ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, bantulah aku. Tapi kita sebut, ya Allah, bantulah dia, ya Allah, bantulah dia untuk menghadapi sakaratul maut. Mohon betul-betul sungguh-sungguh tawakal kepada Allah. Kemudian kita pun sapulah air tu. Sapulah air sebab dia dalam keadaan panas, dahaga dan sebagainya. Yang pasal doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika, iaitu adalah doa yang Nabi ajarkan kepada Muaz bin Jabal. Minta maaf, saya selalu sebut Zaid. Sebenarnya wahai Muaz, itu Muaz. Lepas ni tak lupa ya. Muaz bin Jabal. Perkataan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan perkongsian pada hari ini mendapat manfaat. Mohon maaf salah silap dan kekurangan. InsyaAllah berdoalah selalu. Antara doa untuk dapat husnul khatimah. Husnul khatimah membawa maksud kematian yang baik. Husnul baik, khatimah kesudahan. Allahumma takhtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtimana bi su'il khatimah. Kan selalu doa tu kan. Kena doa, jangan tinggal doa tu setiap kali lepas solat ataupun waktu sujud. Ya Allah, Allahumma takhtim alaina, ya Allah, sudah. Khatimah ni kesudahan. Allahumma takhtim alaina, ya Allah, sudahkanlah ke atas kami bi husnil khatimah, dengan kesudahan yang baik. Wala takhtim alaina,
dan janganlah sudahkan kami bisu'il khatimah, dengan kematian yang buruk. Jadi yang kita maksudkan dalam doa ini adalah kematian yang baik ketika kita sedang mentaati Allah, bukan ketika kita bermaksiat. Ketika kita sedang menjadi hamba-Nya yang baik, bukan ketika melawan perintah Allah. Ketika kita menyucikan diri, ketika kita menjadi orang yang beriman, orang soleh. Sebab kita ni kan bertukar-tukar ni. Kejap buat maksiat, kejap taubat, lepas tu buat lagi. Jadi kita tak nak nyawa kita diambil ketika masa buat maksiat tu. Mudah-mudahan Allah ambil nyawa kita ketika kita buat taubat tu. Subhanallah. Ketika kita zikir ke syukur. Tetapi ia kan bermaksud husnul khatimah ni tak ada sakaratul maut. Tidak. Sakaratul maut, ghamaratul maut, sakitnya sakaratul maut, semua orang rasa. Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah juga, menghadapi beratnya sakit sakaratul maut. Masya Allah. Apatah lagi kita, tuan-puan sekalian. Jadi doa untuk kematian yang baik, kita kena minta. Dan doa doa ni pun kita kena minta. Jangan tunggu sakaratul maut je. Boleh dah minta selepas solat. Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Kalau tak ingat bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, bantulah aku ya Allah ketika menghadapi sakitnya sakaratul maut. Bahasa Melayu pun tak apa. Dan sakitnya kematian itu sendiri. Sakarat dan juga sakitnya menghadapi kematian. Bahasa Melayu pun tak apa. Subhanallah. Jadi kita minta husnul khatimah pun, minta kematian yang baik, yang Allah redha, keadaan situasi kita baik, dan kita juga minta bantuan dengan Allah ketika menghadapi sakaratul maut. Hanya Allah saja yang boleh mengurangkan sakitnya sakaratul maut. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang saya hormati, yang saya kasihi. Mohon maaf sekali lagi. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Malam ini akan ada satu perkongsian daripada bersama dengan pengasas Malakat Mall, iaitu Encik Muhammad Fazil Hashim. Bertajuk kepentingan membina pasar milik Muslim. Kepentingan membina pasar milik Muslim, membina ekonomi bebas riba 2030. Subhanallah, itu adalah visi Coach Muhammad Fadil Hashim, iaitu pengasas Malakat Mall. InsyaAllah malam ni bersama saya dengan Encik Suami, kita nak mengupas tajuk kepentingan membina pasar milik Muslim, jam 9 hingga 10 malam ini. Ini adalah perjuangan jihad untuk ekonomi ummah. InsyaAllah saya akan kupas dari sudut bagaimana pasar ataupun bisnes ataupun transaksi, kan, urusan jual beli pasar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.